Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah dan sahabat-sahabat yang dikasihi Allah. Jadi pagi ini, pagi Khamis 17 Jun 2021, hari ini kita dah masuk berapa dah hari ini? 6 Zulkaadah. Untuk yang seterusnya lah pagi ini, iaitu kita sambung ayat yang ke-10, ayat ke-10 dari surah At-Taghabun. Itu pun kemarin ayat yang ke-9 itu tak ada habis sikit, tak apalah, kita sambung lepas ni pengertiannya. Jadi kita baca dulu ayat 10 dan ayat 11 untuk hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهد قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا, dan orang-orang yang kufur, ingkar dan mendustakan akan ayat-ayat kami. Orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah ashabun nar, penghuni neraka yang mereka kekal di dalamnya. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ma asaba min musibatin, tidaklah menimpa oleh sesuatu musibah illa biiznillah, melainkan semuanya dengan izin Allah, dengan kehendaknya.
Wa man yu'min billah, dan sesiapa yang beriman dengan Allah, yahdi qalbah, nescaya diberi petunjuk hidayah kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Ta'ala itu maha mengetahui dengan segala sesuatu, dengan setiap sesuatu. Jadi ada dua tajuk ini. Pertama ayat ke-10 tentang bahaya kufur dan mendustakan akan ayat-ayat Allah. Dan tajuk yang kedua, muka ayat yang ke-11 tentang beriman kepada qada dan qadar. Setiap sesuatu yang berlaku di alam ini adalah dengan qada dan qadar daripada Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak ambil sedikit hujung ayat ke-9 kemarin, iaitu sesiapa yang beriman dengan Allah dan beramal soleh, nescaya akan dihapuskan segala kesalahannya, dimasukkan ia dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Ayat sebegini berulang, banyak berulang, yang disebut juga di tempat-tempat lain. Apabila Allah Ta'ala menyebut orang-orang yang beriman, maka dia sertakan pada mereka sifat amalan soleh. Itu syaratnya begitu. Maka sebab itulah para ulama dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah mengatakan iman itu ialah dia tak boleh lari daripada amalan. Iman itu adalah al-i'tiqadu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih. Iman itu ialah i'tiqad, keyakinan kita dengan hati. Kita sebut ikrar dengan lisan, iaitu ucapan dua kalimah syahadah, dan dibuktikan dengan amalan kita, dengan amalan zahir kita ataupun dengan perbuatan kita. Sesiapa yang beriman dengan Allah, lalu keimanan itu dibuktikan dengan amalan soleh yang dia lakukan. Amalan soleh apa-apa yang Allah Ta'ala syariatkan kepada hamba-hambanya. Amalan soleh ni ada dua, sama ada melaksanakan apa yang diperintahkan atau meninggalkan apa yang dilarang, iaitu fi'lu al-ma'murat wa tarku al-mahdhurat. Fi'lul ma'murat, buat apa yang Tuhan suruh, yang dia perintahkan kita buat, itu amalan soleh. Wa tarkul mahdhurat, tinggal apa yang ditegah, itu pun amalan soleh. Jadi kedua-dua tu adalah amalan yang soleh. Seseorang tu dikira lebih kuat beribadat apabila dia dapat meninggalkan apa yang diharamkan. Kita ni mungkin kalau orang kata kuat amalan soleh dia sebab dia banyak baca Quran, dia banyak solat sunat, dia banyak bersedekah. Dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan, satu hari Nabi SAW pegang tangan Abu Hurairah. Nabi panggil sahabat dia, siapakah yang mahu man ya'khudhu anni haula'il kalimat, siapa nak terima beberapa kalimah pesanan-pesanan yang aku nak sampaikan. Lalu Nabi pegang tangan Abu Hurairah dan Nabi pun sebut. Yang pertama sekali Nabi kata, ittaqil maharim takun a'badan nas. Peliharalah diri kamu daripada perkara yang diharamkan, nescaya kamu menjadi a'badan nas, orang yang paling kuat beribadat. Orang yang paling kuat beribadat, yang paling dapat menjaga diri daripada perkara yang haram. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Kemudian adalah nasihat-nasihat lain. Nabi suruh kita bersifat redha dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan, dan beberapa perkara. Tapi yang utamanya adalah tinggalkan perkara yang diharamkan, nescaya kamu menjadi orang yang paling kuat beribadat. Baik, termasuklah melakukan perkara yang diperintahkan, dua-dua sekalilah, nescaya menjadi sebab dihapuskan sayyiatihi. Disebut dihapuskan sebab Allah Ta'ala mengetahui manusia ni tak boleh terlepas daripada buat salah dan silap. Tidak terlepas daripada salah dan silap. Sebab itu banyak amalan-amalan ibadat yang kita diperintahkan untuk melakukannya, yang wajib ataupun yang sunat. Amalan itu disyariatkan bagi tujuan untuk takfir as-sayyi'at, nak hapuskan kesalahan kita. Contohnya yang lazim setiap hari, salat 5 waktu. Salat 5 waktu dalam ayat di akhir surah Hud, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Dirikanlah salat sebahagian daripada malam. Malam tu salat maghrib, salat isyak dan salat subuh. Wa zulafan daripada 2 waktu siang. Tarafayin nahar, siang tu merujuk pada waktu zuhur, waktu asar. Waktu malam ialah waktu maghrib, isyak dan akhir malam waktu subuh.
Kemudian menyusul lepas itu Allah Ta'ala beritahu, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya pahala-pahala kebaikan, amalan kebaikan yang kita dijanjikan dapat pahala menjadi sebab dihapuskan atau dilenyapkan as-sayyi'at. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Jadi amalan soleh seperti salat menghapuskan segala kesalahan. Ataupun disebut dalam hadis Abu Hurairah, ara'aitum law anna law ara'aitum law anna bibabi ahadikum nahran. Apa yang kamu fikirkan kalaulah di pintu rumah kamu, di depan pintu rumah kamu ada nahran, sebatang sungai yang kamu yagtasilu minhu, kamu mandi daripadanya sebanyak 5 marrat, 5 kali. Nabi tanya, hal yabqa min daranihi syai', adakah masih ada saki-baki kekotoran pada badan kamu? Abu Hurairah jawab, tak ada adalah, la, tak ada. Maka begitu juga, fadzalika mathalus salawatil khams, begitulah bandingannya tentang salat 5 waktu yang Allah Ta'ala hapuskan segala kesalahan kita. Itu merujuk kepada kesalahan dosa-dosa kecil yang sukar untuk dielakkan. Kemudian apabila dihapuskan kesalahan, barulah dimasuk dalam syurga. Ini menunjukkan bahawa orang yang masuk syurga adalah orang yang sudah bersih daripada sebarang dosa. Tinggal lagi kalau ada dosa dia dengan orang lain. Kalau dah settle, selesai dosa dia dengan Allah, alhamdulillah. Tinggal lagi kalau ada kesalahan seseorang itu dengan orang lain, sesama manusia, maka perlu diselesaikan yang itu dulu. Barulah si hamba itu masuk dalam syurga. Baik. Itu hak kemarin itu nak perhabis hak kemarin ayat 9. Baik, untuk ayat hari ini tentang orang-orang yang kufur. Kufur maknanya juhud, yang engkar ataupun yang derhaka kepada Allah. Dalam keadaan dia tahu, ya. Maksud kufur engkar ni, dia kufur kepada Allah dalam keadaan dia tahu, dia berpaling, dia sombong, dia besar diri, lalu dia mendustakan ayat-ayat kami. Dengan sikap begini, layaklah dia menjadi ashabun nar, ahli neraka, penghuni neraka. Jadi untuk ayat 10 ni kita nak tadabbur pada kalimah kafaru dan kadzabu. Kafaru, kalau masdarnya al-kufru. Kadzabu, kadzaba yukadzibu, takdzib, pendustaan. Bukan setakat dia berdusta, tapi dia mendustakan kebenaran dengan tidak mahu percaya dan bahkan menolaknya. Baik, al-kufru at-takdzib, kufur dan mendustakan, lawan kepada syukur, dan at-tasdiq, membenarkan. Lawan kepada kufur adalah syukur. Dia kaedah gitu bahasa Arab ni, bila kita nak faham kalimah tu, kita kena cari lawan dia. Lawan kepada kufur adalah syukur. Lawan kepada takdzib, mendustakan, adalah tasdiq, membenarkan. Sebab tu kita dah baca hari tu ayat yang kedua surah At-Taghabun tentang manusia ni ada 2 kategori. Setelah Allah Ta'ala ciptakan manusia, faminkum kafirun wa minkum mu'min. Di kalangan manusia ada yang kafir, yang engkar kepada Allah, dan ada yang beriman. Kita telah bacakan pandangan Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir. Atau Imam Syaukani, al-kafiru yakfuru wa yakhtarul kufra. Orang yang kafir, iaitu yang kufur, mereka itu ingkar kepada Allah dan mereka sendiri yang memilih kekufuran. Mereka sendiri yang pilih. Maka begitu juga orang yang mendustakan, mereka telah mendustakan kebenaran atau tidak percaya, menolak, tidak mahu beriman kerana mereka sendiri yakhtarul kadzib, memilih akan pendustaan itu. Memilih untuk bersikap mendustakan kebenaran. Jadi sikap kufur dan takdzib dia bukan sikap ijbari, bukan Allah Ta'ala yang paksa manusia kufur dan mendustakan. Tapi manusia itu yang pilih. Dan semua itu berlaku dengan apa kita kata, ialah Allah Ta'ala yang tentukan, tak manusia yang pilih. Kita kena faham semua yang berlaku dalam kehidupan kita ni, Allah Ta'ala dah tentukan, cuma tinggal lagi kita pilih. Ketentuan itu bukanlah suatu ketetapan. Contohnya Allah Ta'ala tentukan, kita hidup, kita perlu kepada makan dan minum. Ini ketentuan Allah sebagai sunnatullah. Ketentuan untuk makhluk yang hidup di alam dunia. Ataupun ketetapan yang Allah Ta'ala kenakan dalam agama itu, hukum dipanggil hukum syariat. Bukan hukum sunnatullah, itu syariatullah.
Adapun hukum dalam kehidupan biasa itu sunnatullah. Contohnya macam tadilah kita lapar. Kita lapar dan kita perlu makan. Maka kita tidak boleh menolak ketentuan ini. Bila lapar, kita kena makan. Kita tak boleh kata, ya Allah, aku tak nak makan. Aku nak engkau jadikan aku tidak lapar dan aku tidak perlu makan. Tak boleh begitu. Itu bercanggah dengan sunnatullah. Maka bila kita rasa lapar, ikut kaedahnya kita kena cari makanan, kita kena makan, dan alhamdulillah kita kenyang. Allah Ta'ala berkuasa untuk menjadikan bila kita makan, tetapi kita merasa tidak kenyang juga. Ya, boleh. Allah Ta'ala boleh buat begitu, tetapi tidak berlaku begitu. Mungkin adalah kes-kes tertentu jika Allah Ta'ala kehendaki kita makan tapi tidak kenyang. Mungkin berlaku itu apabila ditarik keberkatan. Apabila tidak diberikan nikmat kenyang daripada makan. Baik. Apabila kita sakit, sama juga. Sunnatullah, kita kena berobat, kena berusaha untuk berobat dengan apa yang Allah Ta'ala izinkan, yang dibenarkan dalam hukum syarak. Tapi sakit itu adalah satu sunnatullah yang kita tidak boleh bersikap lepas tangan. Tak apalah sakit, kita berdoa lah lepas ni hilang. Kita kena cari wiqayah pencegahan dan kita kena cari kaedah at-tadawi, berobat, dan juga syifa, penyembuhan bagi penyakit. Itu sunnatullah. Jadi manusia ada yang pilih kufur, ada yang pilih beriman. Jadi pilihan itu di tangan mereka. Bila mereka salah pilih, kerana sebab-sebab yang tertentulah. Orang memilih kekufuran ni kerana disebabkan kepentingan diri. Kita melihat dalam sejarah dakwah Nabi-Nabi dan Rasul. Contohnya, yang paling dekat adalah kisah dakwah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Orang-orang Quraisy kebanyakan hak tolak dakwah Nabi ni tak mahu terima. Walaupun mereka sudah kenal lama dah Nabi SAW ni seorang yang baik. Dah dikenali dalam kalangan penduduk Mekah. Nabi ni Al-Amin, seorang yang amanah. Orang yang dipercayai, orang yang jujur. Tapi bila Nabi mulakan dakwah, lalu mereka menolak dakwah Nabi dan tak percaya. Puncanya kerana ada kepentingan. Pertama, hak berkuasa nak jaga kepentingan kuasa. Yang ada harta nak jaga kedudukan mereka sebagai orang yang hartawan. Sebab mereka tahu Nabi Muhammad ni orang yang miskin, anak yatim. Dipelihara oleh bapa saudara dia. Sebenarnya tu pernah dipelihara oleh datuk dia. Ayahnya meninggal lebih awal. Lepas tu ibu dia pula meninggal. Jadi takkanlah mereka kata kita hak berpangkat tinggi, harta banyak, nak ikut anak muda hak dulu berstatus anak yatim. Jatuhlah kedudukan kita ni. Sebab nak jaga kedudukan itulah mereka kufur. Mereka memilih kekufuran sebab takut jatuh ego mereka. Ini cukup bahaya. Jadi kekufuran ini punca daripada rasa sombong tadi. Baik. Dari segi bahasa, kufur ni adalah dengan maksud as-sitru, tutup. Sitru syai' wa taghtiyatuhu, menutup sesuatu ataupun tutup terus tak nampak. Para ulama menjelaskan kufur ni suatu sifat yang berlaku likulli man jahada syai'an, bagi sesiapa yang ingkar akan sesuatu. Sesuatu ni tak kiralah sikit banyak, sikit pun dikira tak boleh juga. Bila dia ingkar dengan sesuatu yang mimma iftaradallahu ta'ala al-iman, yang Allah Ta'ala fardukan, wajibkan untuk kita beriman dengannya. Yang asasnya adalah rukun iman yang 6 itulah. Lepas ni kita masuk ayat berikut, kita akan belajar sikit tentang beriman kepada qada dan qadar. Jadi orang tu dia ingkar ba'da'an balagha dhalik, setelah sampai perkara itu kepada dia. Sawa'an jahada biqalbihi duna lisani, sama ada dia ingkar dengan hatinya, tidak dengan lidahnya. Lidahnya mengaku percaya tapi hatinya tak percaya. Itu pun dikira kufur. Ataupun dia ingkar dengan lidahnya, secara terang-terangan dia menyatakan dia tak mahu percaya, tak mahu terima, tapi hatinya percaya. Ini orang yang dipaksa. Ada juga sahabat-sahabat yang diseksa oleh orang-orang kafir Quraisy, lalu mereka terpaksa mengaku secara lisan mereka kembali kepada agama jahiliah, padahal hati mereka tidak kufur. Tapi kalau ada orang yang kufur dengan lidah dan juga dengan hati, itu kufur dua-dua lah. Ataupun dia melakukan suatu amalan yang sudah jelas dalam nas syarak bahawa amalan itu mukhrijun lahu bidzalik an
ismil iman. Boleh mengeluarkan ia daripada nama iman. Mana boleh mengeluarkan ia daripada Islam. Kalau dia melakukan suatu amalan yang dia tahu, buat benda tu menjadi kufur. Kemudian para ulama membahagikan kufur itu kepada beberapa pembahagian yang kita boleh ambil, antaranya 4 hak utamanya. Kalau nak tulis, tulislah. Kalau tak nak tulis, tak apalah. Yang pertama, kufur dalam bentuk al-juhud wa takzib. Ini yang kita nak fokuskan untuk ayat 10 yang kita baca hari ini. Kufur dalam bentuk engkar dan mendustakan. Engkar dan mendustakan. Engkar maknanya keras kepala, degil, tak mahu terima. Inilah kekufuran yang berlaku kepada golongan yang menentang dakwah para rasul dan nabi. Mereka engkar sebab mereka ada kepentingan, sepertilah disebut tadi. Raja Fir'aun menolak dakwah Nabi Musa AS, engkar. Walaupun dia tahu kebenaran dakwah Nabi Musa dah disebut dalam Quran, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Ayat ni dalam surah An-Naml. Di awal surah An-Naml. Fir'aun itu engkar dengan seruan Nabi Musa, padahal jiwa dalamannya yakin. Wastaiqanatha anfusuhum. Jiwa mereka yakin sebenarnya. Allah Ta'ala tahu isi hati manusia. Allah Ta'ala tahu dalam hati kecil Fir'aun, dia yakin betul dakwah Nabi Musa. Tetapi dia engkar. Kenapa? Kerana zulman wa uluwa. Kerana zalimnya ia dan sikap tinggi diri. Itu yang kita kata sikap degil dan keras kepala tadi. Tahu dah betul tapi tak ikut juga. Tak pula dah. Tak mahu ikut juga. Tak nak ikut juga. Itu kufur dalam bentuk engkar dan mendustakan. Adapun at-takzib la yatahaqqaqu illa mimman 'alima al-haq faraddahu. Adapun pendustaan itu dia tak akan berlaku kecuali bagi orang yang dah tahu kebenaran tapi dia tolak juga. Contohnya seperti kekufuran orang-orang Yahudi yang kafir. Orang-orang Yahudi dah tahu kebenaran Nabi SAW kerana dalam kitab Taurat mereka dah diceritakan akan muncul Nabi akhir zaman namanya Muhammad, Ahmad, dan disebut dah dalam kitab itu tentang sifat-sifat Nabi SAW. Mana mereka dah tahu dah dengan sangat jelas sekali. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi kepada mereka Alkitab, yakni golongan ahlul kitab, mereka kenal sifat-sifat Nabi SAW sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Kenal dah, tahu dah, tapi tak mahu terima juga semata-mata kerana ego ataupun kerana hasad dengki. Hasad dengki sebab tak boleh terima Nabi Muhammad ni bukan dari kalangan Bani Israel. Ini masalahnya. Ini bahaya. Ni kalau kita faham kufur, juhud, takzib ni, ini banyak berlaku pada manusia di kalangan orang Islam sendiri. Tidak boleh terima kebenaran kerana taksub. Bila dia taksub pada satu pihak, dia anggap hak betul hak pihak dia aja. Hak orang lain semua dia anggap salah. Ini bahaya sikap ni. Kita telah bersikap tidak adil kepada diri kita sendiri kerana kita memilih-milih sesuatu yang kita nak terima daripada agama berdasarkan siapa yang bercakap. Kalau orang tu kita tak kenal, dia tak suka, kita anggap semua salah. Walaupun hak dia sampai tu mungkin banyak betulnya. Kalau ke seseorang tu kita suka, semua kita anggap betul dan kita terima, walaupun mungkin ada juga yang tak betul, hak salah. Jadi kita menilai kebenaran bukan siapa yang berkata, tapi apa yang dia nak katakan. Kalau hak dia sebut tu betul, ada hujah, ada dalil, ada sandaran yang jelas, kita kena terima. Kalau tak terima, ini bahaya. Juhud, engkar ni, degil keras kepala. Jadi kalau seseorang tu melakukan begitu dalam keadaan dia tahu, subhanallah, ini sangat bahaya. Sama dengan kekufuran yang berlaku kepada al-Yahud wan Nasara. Kemudian kita melihat yang kedua, kufur dalam bentuk al-i'radu wal istikbar. Berpaling dan bersikap besar diri. Sebagaimana kufurnya Iblis. Iblis, dia bukan tak percaya Allah Ta'ala itu Tuhan. Dia tahu Allah Ta'ala itu Tuhan. Dan dia tahu Allah Ta'ala itu Rabbul Alamin. Tetapi dia menjadi kafir sebab dia berpaling, ataupun dia menderhakai salah satu perintah Allah. Satu je perintah Allah kepada dia, itu sujud kepada Adam. Sujud kepada Adam. Bila Allah Ta'ala perintahkan, aba wastakbara.
Al-aba, aba enggan. Al-iba, enggan. Maknanya tak mahu, bantah, lawan, protes, apa dia lagi. Menunjukkan rasa besar diri, membawa kepada kufur dan orang itu menjadi kafir. Itu yang berlaku pada iblis. Yang ketiga, kufur dalam bentuk nifak. Nifak ni kita dah bincang itu dalam surah Al-Munafikun, iaitu dalam bentuk sifat kepura-puraan, sifat hipokrit. Orang yang berlaku kepada orang-orang munafik yang menyatakan keislaman secara zahir, tapi dalam hati dan jiwa mereka, mereka memilih kufur. Mereka sembunyikan kekufuran. Dan yang keempat, yang terakhir, kufur dalam bentuk syak dan ragu-ragu. Masih merasa syak, ragu-ragu dan berbelah bagi. At-taraddud fi ittiba'il haq, masih teragak-agak dalam mengikut kebenaran, ataupun at-taraddud fi kaunihi haqqan, masih teragak-agak bahawa yang disampaikan itu kebenaran. Masih, ya Allah, kau dah betul ke tidak ni? Sebenarnya benda tu memang dah betul dah. Tapi masih ragu-ragu. Para jemaah yang dirahmati Allah. Sebab itulah penting dalam perkara ini, kita sentiasa berdoa, minta Allah Ta'ala pelihara kita daripada kekufuran. Dalam doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Termasuklah, wa a'udzubika min azabil qabr. La ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kekufuran dan kefakiran. Didahulukan kufur, barulah fakir. Kufur lawan kepada iman. Iman tu maknanya syukur. Kemudian fakir lawannya adalah kaya. Jadi sebelum kita pergi ayat berikutnya, sedikit tentang syukur. Lawan kepada kufur adalah syukur. Syukur ialah rasa beriman, taat, patuh, tidak lawan, tidak proses. Ikutlah. Apa sahaja yang Allah Ta'ala suruh, kita ikut. Itu yang dikatakan orang yang beriman, orang yang taat dan syukur. Contoh perbezaan lawan kufur ialah syukur. Kita lihat dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Apabila seorang yang di zaman Nabi Sulaiman ada seorang yang ada ilmu tentang Ismullah al-Azam, tentang nama-nama Allah yang besar. Qala allazi 'indahu min ilmun min al-kitab. Berkatalah seorang lelaki yang ada ilmu daripada al-kitab, yang ada pada zaman Nabi Sulaiman lah. Baik, katanya, aku boleh bawa singgah sana Balqis daripada Sabak ke Palestin ini qabla an yartadda ilaika tarfu, sebelum berkelip matamu wahai Sulaiman. Lalu tiba-tiba Nabi Sulaiman melihat singgah sana ataupun simbol kerajaan Balqis di Sabah itu dah ada depan dia. Dia punya kerusi singgah sana dia ada di situ. Bila Nabi Sulaiman melihatnya, dia kata, qala hadza min fadli rabbi, ini adalah kurniaan daripada Tuhanku, ini kelebihan yang ada pada rakyatku ini. Liyabluwani aashkuru am akfur, untuk dia menguji aku, adakah aku ni bersyukur ataupun aku ni kufur. Syukur ataupun kufur. Kalau syukur makna terima kasih. Kufur maknanya engkar, lawan ataupun menolak. Baik, kita terus kepada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11. Dah ke-7 dah. Sekejap ya. Ini tentang persoalan qada dan qadar. Tak tahulah sempat atau tidak dalam masa setengah jam untuk perbahasan tentang qada dan qadar. Ma asaba min musibatin. Apa sahaja yang menimpa daripada musibah, maka semuanya berlaku dengan izin Allah. Baik, semua perkara yang menimpa manusia dikira musibah. Kita ni bila musibah ni, kita duk faham musibah ni hak buruk-buruk sajalah. Kita ditimpa dengan wabak COVID-19, kemudian mungkin berlaku banjir besar. Berlaku apa dia lagi? Setengah negara, kalau di Indonesia berlaku letupan gunung berapi, apa dia lagi? Gempa bumi. Kalau di Jepun itu berlaku tsunami. 2014 dulu berlaku. Tahun 2004 dulu. Berlaku tsunami di Aceh dan beberapa negara di sekitar Asia ni. Kita kata itu musibah. Kita lupa bahawasanya kebaikan yang diberikan kepada kita pun musibah juga. Dalam tafsir disebut musibah itu
inna kullama yusibul insan min khairin aw syarrin fahuwa biqada'illahi wa qadarihi. Setiap apa yang menimpa manusia baik atau buruk semuanya musibah. Kalau seseorang tu katakanlah dapat hadiah RM 1 juta. Adakah dia menganggap itu satu keburukan atau kebaikan? Musibah ni dua-dua sekali. Hak baik pun musibah, hak buruk pun musibah juga. Tapi cuma kita banyak menggunakan musibah tu dengan maksud syarrin, keburukan yang menimpa. Maka ianya berlaku dengan qada dan qadar daripada Allah. Iaitu ketentuannya, ketetapannya, perlaksanaannya adalah berpunca daripada Allah. Adapun sebab kepada turun ayat ini, ayat 11 surah At-Taghabun ini, kerana pernah orang-orang kafir di Mekah berkata, "Lau kana ma 'alaihi al-muslimuna haqqan." Kalaulah apa yang orang-orang Islam itu lalui dalam kehidupan mereka ini perkara yang benar, kalaulah Islam yang Nabi Muhammad bawa itu benar, ini kata mereka, "Lasanahumullahu 'anil masaib fid dunya." Nescaya Allah Taala pelihara mereka daripada segala musibah di dunia. Maksudnya orang kafir itu ingat bila sahabat-sahabat Nabi ni ikut Nabi, bermakna mereka ni sentiasa dalam keadaan mendapat kebaikan sama-sama. Maksud kebaikannya tak pernah sakit, sihat sama. Tak pernah miskin, kaya sama. Kalau pergi pun, ialah tak pernah dapat sakit, cedera apa. Semuanya menang dengan baik, tak ada yang mati, tak ada yang luka, tak. Musibah tetap berlaku dalam kehidupan tanpa mengira yang Muslim ataupun yang kafir. Fama 'alal insan illa as-sa'yu wal 'amal. Tidak ada yang lain yang wajib bagi manusia kecuali manusia kena berusaha dan beramal. Ni kena ada usaha, as-sa'i. Kita manusia kena usaha dan kena bekerja lijalbil khairi wa dafa'id dur an nafsih, untuk mendapatkan kebaikan dan untuk dia menolak kemudaratan daripada dirinya. Summa tawakkala 'ala Allah ba'da idzin. Kemudian dia kena bertawakal kepada Allah selepas itu. Jadi persoalan qada dan qadar, kita bukan kata kena berserah sepenuhnya, kita kena ada usaha, termasuklah doa kita pun usaha juga. Kita tak tahu kalau kita keluar rumah hari ni, kita nak pergi ke pasar, kita tak tahu apa yang akan berlaku di sana. Mungkin kaki kita tersepak apa-apa, batu ke. Mungkin kita dilanggar oleh seseorang. Na'udzubillah min zalik, kita berlindung dengan Allah. Kita tak tahu. Sebab musibah itu berlaku, tak ada siapa yang tahu. Cuma kita keluar daripada rumah, kita baca doa dan kita berharap Allah Ta'ala pelihara kita. Itu je. Jadi apa-apa yang berlaku adalah dengan izin Allah. Dalam ayat yang lain, ayat 57 surah Al-Hadid ni pun kita dah baca sebelum ni. Surah Al-Hadid, surah yang terakhir dalam juzuk ke-20. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tiadalah menimpa sesuatu musibah, sama ada musibah itu berlaku di atas muka bumi, berlaku banjir, kebakaran, kemarau, apa dia lagi, macam-macam contoh lagi lah. Ataupun musibah itu berlaku juga fi anfusikum, pada diri kamu, melainkan semua musibah itu telah ada dalam kitab. Maksud kitab di sini telah ditulis di Lauh Mahfuz, dah ada dah. Sebelum kami menciptakannya, sebelum makhluk itu diciptakan, dah ditentukan. Kita boleh berhujah dengan musibah dalam perkara yang kita boleh berhujah dengan qada dan qadar dalam perkara yang bersifat musibah, bukan dalam perkara yang bersifat ma'aib. Aib ni maknanya kita buat salah, lalu kita kata dah Allah Ta'ala tentukan hari ni kita buat dosa. Secara umumnya dosa pahala tu Allah Ta'ala tentukan. Tetapi pilihan itu di tangan kita. Sama ada kita memilih nak buat baik atau nak buat jahat, nak buat dosa atau nak buat pahala. Itu pilihan di tangan kita. Jadi bila kita memilih begitu, kita tidak boleh menyalahkan takdir. Kita kata Allah Ta'ala dah tentukan kita hari ini buat salah. Allah Ta'ala tentukan kesalahan, tetapi kita yang pilih. Allah Ta'ala tentukan buat ini baik, ini salah. Tapi kita yang pilih. Kemudian setelah kita buat salah, kita diberi pilih juga dengan qada dan qadar Allah, sama ada kita mahu bertaubat ataupun tidak. Itu juga adalah ketentuan Allah. Kalau kita memilih untuk bertaubat, maka itulah yang terbaik.
Sesiapa yang beriman dengan Allah, maksudnya sesiapa yang tahu bahawasanya ma asabahu min musibatin, apa-apa musibah yang menimpa dengannya adalah, yang menimpa ke atasnya adalah dengan qada dan qadar Allah. Maka dikira hati dia mendapat petunjuk. Ini penting. Kalau kita yakin bahawa musibah yang berlaku pada kita ini adalah ketentuan Allah, jiwa kita menjadi tenang. Kita tak apa dia, tak serabut orang kata. Tak serabut dan memikir kenapa nasib ini menimpa aku, kenapa aku ditakdirkan begini. Itu adalah ketentuan Allah. Kita kena redha, kita kena pasrah. Kerana kita adalah hambanya. Allah Ta'ala menamakan kita hambanya. Kita bukan rakyatnya. Kita bukan pekerjanya. Allah Ta'ala menamakan kita sebagai ibadu, hamba-hambanya. Jadi kalau orang tu sedar bahawa musibah itu adalah dengan qada dan qadar Allah, fasabara wahtasaba wastaslama, maka dia pun sabar, menahan dirinya daripada marah terhadap ketentuan itu. Orang Kelantan kata gapo? Mecok. Mecok marah. Ya Allah, kenapa aku ditakdirkan begini nasibku, dianiaya, difitnah, kemudian dapat penyakit, kemudian dicuri harta benda, ditipu. Kita kena sabar, kita kena istaslama, pasrah, serahkan diri kepada ketentuan Allah. Ada hikmah yang kita tak tahu. Dalam kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf ni kisah yang paling baik dalam Quran. Banyak sangat pengajaran. Sesiapa yang suka baca kisah Nabi Yusuf, dia akan tadabbur banyak pengajaran. Apabila Nabi Yaqub alaihissalam suruh anak-anak yang lain pergi ke Mesir untuk dapatkan bantuan makanan di sana, dia pesan kepada anak dia, dia kata masuklah ke Mesir melalui pintu yang berbeza. Anak dia ramai. Anak dia semua yang lelaki sebelah orang, campur dengan Yusuf 12 orang lah. Jadi ke sebelah anak dia, dia kata bila kamu masuk ke Mesir, apa katanya, udkhulu, apa dia, qala ya bunayya la, wahai anakku, masuklah ke Mesir itu min abwabin mutafarriqah, daripada pintu-pintu yang bermacam. Jangan masuk satu pintu. Satu pintu masuk. Kalau kita ni sempadan ni, kita nak ke Pahang, kita boleh melalui Kemaman, Kertih, Terengganu, ya. Ataupun kita boleh melalui Gua Musang, masuk ke Merapuh, Kuala Lipis. Mana ada banyak laluan masuk. Begitu juga ketika anak-anak Nabi Yaqub nak masuk ke Mesir daripada Palestin, dia kata jangan masuk dengan satu pintu. Masuklah min abwabim mutafarriqah. Kenapa? Sebab dia tahu ada ramai orang-orang yang dengki kepada anak-anak dia. Jadi untuk mengelak mereka dengki, jangan tunjuk ramai. Masuk secara sembunyi-sembunyi, mana tempat yang berbeza. Tidak pergi ramai-ramai sekali gitu. Sebab itulah Allah Ta'ala beritahu, falamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum, apabila mereka masuk ke Mesir sebagaimana yang ayah mereka perintahkan, ma yuni anhum minallahi min syai' illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha. Perkara itu dapat menunaikan hajat yang ada pada diri Nabi Yaqub, sebab dia nak anak dia selamat. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamna, wa innahu ladzu ilmin lima 'allamna, bahawasanya Yaqub itu benar-benar memiliki ilmu yang kami ajarkan kepadanya. Baik, dalam tafsir disebut maksud ilmu di sini, Nabi Yaqub tahu tentang qada dan qadar Allah. Dia ada kaitan dengan qada dan qadar. Ada kaitan dengan qada dan qadar, tetapi bukan bermakna dia tidak berikhtiar. Maka ikhtiarnya dipesan kepada anak dia untuk mengurangkan risiko kejahatan orang yang dengki pada kita. Jangan masuk ramai-ramai melalui satu jalan. Kena masuk jalan yang berbeza. Jadi kita faham di sini, qada dan qadar itu ketentuan Allah. Tetapi usaha untuk mengelak daripada ditimpa dengan takdir yang buruk itu mesti. Kita tahu kalau kita bawa kereta, kita naik motor, antara langkah keselamatan ialah kita pakai tali keledar. Kalau motor kita pakai topi keledar, kita memandu dengan berhemah. Tapi itu bukan jaminan kita akan selamat. Mungkin orang lain yang pandu dengan bahaya, tiba-tiba langgar kita. Kita dah okey, dah bawa okey, pakai topi keledar. Kita dah usaha, alhamdulillah, dan kita kena
baca doa dan kita bertawakal. Para jemaah yang dirahmati Allah, beriman kepada qada dan qadar ini sangat penting. Kadang-kadang kita belajar rukun iman, kita terlupa yang akhir sekali itu. Iman bil qadari khairihi wa syarrih, beriman dengan ketentuan baik buruk itu daripada Allah. Kata Ubadah bin As-Samit, ini satu hadis yang disebut oleh seorang sahabat nama Ubadah As-Samit. Dia berpesan kepada anaknya. Dia pesan kepada anak dia, ya bunayya, wahai anakku, innaka lan tajida ta'ma haqiqatil iman. Kamu tidak akan merasai hakikat iman yang sebenar sehinggalah kamu tahu ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang menimpa kamu, apa-apa musibah takdir yang menimpa kamu, tidaklah ia akan meleset daripadamu. Dan apa-apa yang meleset, yang tidak menimpamu, maka pasti dia tidak akan berlaku pada dirimu. Apa maksud dia? Dia nak pesan kepada anak dia. Sebenarnya Ubadah ni ambil ini pada hadis Nabi ni, pesannya ni. Apa-apa yang menimpa kamu pasti akan berlaku. Dia tidak akan dapat dielakkan. Dan apa-apa yang tidak menimpa kamu, maka tidak akan berlakulah perkara itu kepada kamu. Kadang-kadang kita ni pergi satu tempat, kita melihat ada kereta terbabah. Beberapa saat lepas kita berada di situ, di tempat kereta terbabah, kita dah mengelak sikit dah. Dah halih motor kita. Kita kata, Alhamdulillah, mujulah Allah Ta'ala selamatkan aku. Kalau aku duduk situ saat ni, kalau masa berlaku, aku masih berada di situ, habislah aku kena. Dah ditentukan di sisi Allah bahawa tak berlaku takdir buruk itu kepada kita. Atas hikmah-hikmah yang tertentu. Mungkin Allah Ta'ala nak sedarkan kita supaya kita lebih dekat dengannya. Maka takdir yang buruk itu tak berlaku. Kalaulah ia tidak berlaku, tidak ditakdirkan berlaku, maka dia tidak akan berlaku. Apa-apa yang berlaku sebab sudah ditakdirkan berlaku. Kemudian kata Ubadah kepada anak dia, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya makhluk yang pertama Allah Ta'ala ciptakan adalah qalam. Kalau orang tanya soalan, apakah makhluk pertama yang Allah Ta'ala ciptakan? Jawapannya al-qalam. Ini adalah hadis Sahih Bukhari. Kalau ada riwayat lain yang sebut makhluk lain, itu kena pastikan sahih ataupun tidak. Ni kadang-kadang setengah ustaz tu dia sebut hadis Nabi, dia tak rujuk dulu. Ini silap ni dalam kaedah penyampaian ilmu, dia kena jelas. Kalau sebut ayat Quran, ayat tu apa maksudnya? Ayat tu duduk mana? Dalam surah mana? Kalau hadis tu dalam kitab mana? Tak boleh nak sebut mudah-mudah. Ulama tu ada sebut. Ulama mana? Dalam kitab mana? Kalau hadis yang mana? Kena tengok pula dari segi disiplin. Hadis tu boleh dijadikan hujah ataupun tidak. Sebab kaedah begitu ilmu. Tapi manusia ni begini. Bila kita persoalkan metodologi mereka menyampaikan ilmu, mereka tak boleh jawab. Dia tuduh dengan pelbagai tuduhan. Dia punya modus operandi, dia nak tutup kelemahan dia tuduh kita. Dia tak nak mengaku kelemahan dia ataupun ketidakmampuan dia. Jadi dia kena sepatutnya belum sampaikan sesuatu fakta ilmu, dia kena jelas. Kalau hadis itu sahih, kena sebut hadis ni adalah Sahih Bukhari. Siapa yang meriwayatkannya. Jadi makhluk pertama yang Nabi sebut diciptakan oleh Allah, makhluk itu al-qalam. Qalam maknanya pen. Macam mana pen kita tak tahu. Kita tahu pen ni alat untuk menulis. Pen ni alatul kitabah, alat untuk menulis. Lalu Allah Ta'ala perintahkan kepada pen, uktub, tulis. Lalu pen bertanya, pena. Rabb, wahai Tuhanku, Rabbi, madza aktub? Aku nak tulis gapo? Apa nak tulis? Allah Ta'ala perintahkan kepada pen, uktub maqadir kulli syai' hatta taqumas sa'ah. Tulislah takdir bagi setiap sesuatu di antara makhluk yang kuciptakan sehinggalah berlaku kiamat. Apa maksud takdir? Ketentuan Allah. Lalu Allah Ta'ala tentukan adanya 7 petala langit, 7 petala bumi. Diciptakan jin, malaikat, kemudian akhirnya diciptakan manusia. Manusia pertama adalah Adam. Adam daripada tanah. Itu ketentuan Allah. Tak salah. Nur Muhammad itu salah. Tak ada riwayat yang sahih. Itu riwayat yang tidak sahih tu. Kena tahqiq balik. Ada pendapat kata alam ini makhluk pertama diciptakan adalah Nur Muhammad. Ini di antara riwayat yang maudhu', yang palsu, yang tidak ada sandaran yang sahih. Ini kesilapan kita ni banyak disebut dalam kitab-kitab tasawuf.
Sebab di antara kelemahan sebahagian kitab tasawuf, khususnya tasawuf falsafah. Kalau tasawuf ikut sunnah tak ada masalah. Macam dalam Riyadhus Salihin. Maka dia membawa banyak riwayat-riwayat yang wahiyah, yang sangat-sangat lemah. Jadi yang sahih, makhluk pertama adalah qalam, yang diciptakan untuk tulis segala ketentuan makhluk. Kemudian dia pesan kepada anaknya, dia kata, ya bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man mata ala ghairi hadha falaysa minni. Sesiapa yang mati tidak dengan keyakinan ini, dia bukan di kalangan umatku. Sesiapa yang mati dalam keadaan dia tidak yakin tentang persoalan qada dan qadar dengan caranya begini, apa-apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni adalah tak terlepas daripada ketentuan Allah. Apa yang Allah Ta'ala tentukan, berlakulah. Apa yang dia tidak tentukan berlaku, tak akan berlaku. Maka dengan sebab itu, kita tak boleh nak mengatakan kalau bagi perkara yang telah berlaku. Kita orang Kelantan, khususnya orang Kelantan lah. Tak tahulah, mungkin orang luar pada Kelantan pun mungkin ada jugalah penyakit ni. Penyakit apa? Ya. Apabila kita menyesali sesuatu, kita kata nyesalnya aku pergi situ. Kalau aku tak pergi pun tak berlaku benda ni. Kita kata gitu. Nyesal pula aku pinjam kuasa sayang aku tu. Aku pinjam dia lah. Paklan dia tak bayar hutang aku. Kita kata. Menyesal pula aku tolong dia. Dengan sebab aku tolong dia lah. Menyebabkan banyak lagi musibah berlaku. Tak boleh kita nak menyatakan kalau aku tak pergi situ, kalau aku tak tolong dia, kalau aku tak pinjam. Tak boleh. Dalam hadis Sahih Muslim, hadis daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih Allah Taala sukai, lebih Allah Taala cintai daripada mukmin yang lemah. Tetapi setiap satunya, sama ada mukmin yang lemah atau yang kuat, wa fi kullin khair, ada kebaikan. Ini hadis ini ada kaitan dengan qada dan qadar. Lalu Nabi kata, ista'in billah wala ta'jaz. Minta tolong dengan Allah dan jangan kamu merasa lemah. Ihris ala man yanfa'uka. Terlupa ada satu matan tu. Ihris, bersungguh-sungguhlah dengan perkara yang memberi manfaat kepada kamu. Perkara yang memberi faedah. Kena bersungguh-sungguh. Jangan kamu merasa lemah. Kena minta tolong dengan Allah. Lau asabaka syai'un, jika ada sesuatu yang menimpa kamu, katakanlah bahawa ianya adalah apa dia? Qaddarallahu lana. Allah Ta'ala telah takdirkan kepada kami. Jangan kamu mengatakan law anni fa'altu kadza lakana kadza. Kalau aku buat begini, setentu jadi begini. Kalau aku tak buat begini, setentu tak jadi begini. Kerana fa inna law taftahu amal syaitan. Kerana kalimah law, kalau itu boleh membuka amalan syaitan. Maksud membuka amalan syaitan boleh memberikan keraguan terhadap qada dan qadar Allah terhadap hidup kita. Jadi hak telah berlaku, kita kena terima dengan bersangka baik kepada Allah. Bersangka baik kepada Allah. Ini adalah ketentuan dia untuk hidup kita. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang reda dengan segala ketentuan-Mu. Reda, tapi bukan bermakna reda kita tidak berusaha. Kita berusaha dan apa-apa yang Allah Ta'ala tentukan, kita kena reda. Dan kita tidak boleh putus asa. Ada orang berniaga buka kedai sekali, tak laku, dia buka yang lain. Sampai 2-3 kali, akhirnya dia kata, ya Allah, aku dah putus harap, putus asa, aku tak mahu dah. Akhirnya dia duduk di rumah tunggu orang bagi sedekah. Dia tak usaha cara lain. Allah Ta'ala nak uji kita, kadang-kadang sampai kepada kita rasa sangat letih dengan kehidupan yang sentiasa kita diuji. Para jemaah yang dirahmati Allah. Dalam bab qada dan qadar, bolehkah kita nisbahkan kepada Allah Ta'ala takdir yang buruk? Bila kita mengkaji nama-nama dan sifat-sifat Allah, antaranya telah kita baca di akhir surah Al-Hasyr itu, nama-nama Allah semuanya adalah nama-nama yang baik. Sebab itu dinamakan Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang baik. Begitu juga dengan sifat-sifat Allah, semuanya sifat-sifat yang baik. Tidak dinisbahkan kepada Allah sifat-sifat yang tidak baik, seperti yang jahat, buruk, zalim, tak ada. Bagi Allah tak ada sifat yang negatif. Ataupun kalau dalam perbahasan ilmu usuluddin, sifat-sifat salbiyat, itu tak ada.
Perkara ini telah disebut oleh Nabi SAW dalam satu doa iftitah solat malam. Dia Nabi ni kalau dia bangun solat malam, dia ada pelbagai doa iftitah. Kita baca tu riwayat daripada Ali bin Abi Talib salah satunya. Kita baca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Akhirnya salah satu doa yang Nabi baca sambungan kepada riwayat tadi ialah Nabi kata labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika. Ini ada dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Labbaika wa sa'daika, ya wahai Tuhan, aku penuhi akan panggilanmu untuk mentaatimu. Wal khairu, segala kebaikan itu, wal khairu kulluhu fi yadaika, segala kebaikan itu berada di tanganmu, berada pada milikmu, kekuasaanmu. Adapun kejahatan itu laisa ilaika, yang jahat yang buruk tidak disandarkan kepadamu. Apa-apa yang berlaku kepada kita di sisi Allah Ta'ala semuanya baik. Sekarang ni kita masih diuji dengan COVID-19. Kita tak boleh pergi ke masjid. Bahkan masjid pun tak ditunaikan salat Jumaat. Nisbah kepada kita, kita kata ini sesuatu yang tidak baik. Di sisi Allah Ta'ala semua takdir itu adalah baik. Semua takdir itu adalah baik. Apabila berlaku contohnya bencana alam. Kita sebut bencana alam. Sebenarnya bencana ni adalah musibah daripada Allah. Itu dari segi istilah bahasanya kita kata bencana alam. Berlakunya gempa bumi, kemarau, banjir yang besar, ribut taufan. Pada ukuran manusia, bencana itu sesuatu yang buruk. Lalu mereka menilainya sebagai satu takdir yang buruk. Tetapi di sisi Allah, dia tetap dikira baik. Kerana Allah Ta'ala menghendaki manusia itu insaf dan bertaubat. Itu kita boleh faham daripada ayat ayat 41 dari surah Ar-Rum. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nyatalah kerosakan di daratan, di lautan dengan sebab usaha yang dilakukan oleh tangan manusia. Kerana Allah Ta'ala mahu merasakan kepada mereka liyuziqahum, untuk dia rasakan kepada mereka ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un, dengan sebahagian apa yang mereka lakukan, mudah-mudahan mereka itu kembali. Maksud kembali ni kembali ke jalan Allah untuk insaf dan sedar. Jadi hikmah itulah supaya manusia sedar, insaf. Kalau seseorang suami itu tidak suka apa-apa kekurangan pada isteri dia, manusia ni masing-masing ada kekurangan, lelaki ke perempuan, suami ke isteri. Cuma kuasa talak itu Allah Ta'ala berikan kepada pihak suami lah. Baik, kalau si suami tidak suka sesuatu kepada isterinya, maka dia kena sabar. Allah Ta'ala beritahu dalam ayat 19 surah An-Nisa, fa in karihtumuhunna, jika kamu benci akan sesuatu pada isteri kamu, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu membenci sesuatu yang pada perkara yang kamu benci, Allah Ta'ala jadikan kebaikan yang banyak. Jadi benda hak kita tak kena, hak kita tak suka, kita tak kita rasa nak marah sebagainya, kita kena lah. Orang Kelantan kata kena kena sabar, kerana ada padanya kebaikan yang lebih banyak daripada keburukan. Kalau ada kekurangan, keburukan, kita kena sabar sebab ada lebih banyak kebaikan. Jadi kita tidak boleh nak merungut, kita tak boleh nak memberontak. Ini salah. Kita memberontak dengan apa-apa yang Allah Ta'ala tentukan, seolah-olah kita lupa yang kita ni adalah hamba-Nya. Tetapi adapun keburukan itu, apabila berlaku, dia adalah sebabnya daripada manusia. Soal takdir itu secara umum. Secara khusus dia ada kaitan dengan sebab daripada manusia. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa-apa yang menimpa kamu daripada kebaikan, maka ia datang daripada Allah. Apa-apa yang menimpa kamu daripada keburukan, maka ia daripada diri kamu sendiri. Itu menuju pada sebab. Boleh rujuk ayat ini dalam surah An-Nisa ayat 79. Panjang lagi lah kalau kita nak bicara tentang bab qada dan qadar ni, masih panjang lagi. Ada satu hadis sebelum saya terlupa lah.
Nabi SAW menyatakan di hari kiamat nanti, ini hadis yang sahih, ada dalam Sahih Bukhari. Di hari kiamat nanti berlaku ihtijaj, perdebatan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Adam. Nabi Musa datang menemui Nabi Adam, dia kata, wahai Adam, anta abuda. Engkaulah bapa kami, engkaulah manusia pertama yang Allah Ta'ala ciptakan. Apa dia lagi? Engkaulah yang menyebabkan keturunanmu, anak cucumu keluar daripada syurga. Sebab Nabi Adam ni Allah Ta'ala ciptakan, setelah diciptakan Adam, ditempatkan ia, dimasukkan ia dalam syurga, diletakkan kediaman dalam syurga. Baik. Kemudian akhirnya Adam beritahu, atalumu nani ala ma qaddarahu Allah alayya. Adakah patut kamu mencela aku dengan suatu takdir yang Allah Ta'ala telah tentukan semenjak berapa adalah hadis tu, lupa bawa matan dia, 50,000 tahun ke? Sejak beribu tahun yang lepas, Allah Ta'ala telah tentukan kepada aku bahawa ini akan berlaku kepada aku. Maknanya apa yang Nabi Adam lakukan itu adalah sesuatu yang dia terlupa sebenarnya, bukan sengaja. Maka dia tidak dicela atas kesalahan dia memakan buah daripada pokok khuldi, pokok larangan dalam syurga. Sebab itu berlaku dengan sebab fanasia, dia lupa. Dia lupa, dan akhirnya untuk melaksanakan takdir Allah bahawa perkara itu sebab kepada dia dikeluarkan daripada syurga, maka dia tidak boleh dicela atas kesalahan itu. Waktu Nabi Adam kata, wahai Musa, adakah patut kamu mencela aku dengan suatu takdir yang Allah Ta'ala telah tentukan bahawa aku tidak lama dalam syurga, aku akan keluar setelah berlaku perkara ini kepada aku. Banyak lagi lah kalau kita nak bincang tentang persoalan tentang qada dan qadar. Cuma ulama tidak menggalakkan, kerana perkara ini sebenarnya Nabi SAW sendiri tidak suka untuk diluaskan perbahasan tentang qada dan qadar. Sebab kita tak akan tahu hikmah kenapa Allah Ta'ala mentakdirkan begitu. Yang pentingnya kita kena beriman. Kita sebagai hamba Allah, kita kena beriman dengan qada dan qadar. Banyak rahsia di sebalik qada dan qadar itu kita tak tahu. Tapi kita wajib beriman, kita redha, kita berusaha dan kita yakin Allah Ta'ala itu tidak zalim kepada hamba-Nya. Allah Ta'ala tidak sekali-kali menzalimi. Setiap yang Allah Ta'ala tentukan ada hikmah yang dia sahaja lebih mengetahuinya. Kesimpulan yang dibuat oleh Dr. Wahbah Zuhaili, dia kata, laisat al-masaib fid dunya dalilan ala adamir ridha. Bukanlah musibah yang berlaku di dunia menjadi dalil bahawa Allah Ta'ala tidak redha pada hamba-Nya. Janganlah orang tu kata, aku ni jak dulu lagi hidup miskin, ditimpa dengan musibah kefakiran, fakir. Jangan dia ingat bahawa kemiskinan itu makna Allah Ta'ala tidak redha kepada dia. Bukan. Walaisan najah fiha dalilan ala ridha. Dan bukanlah kejayaan itu menjadi dalil bahawa Allah Ta'ala redha. Ada orang berniaga, dia berniaga sekejap je, dia dapat untung besar. Dia kata, ini bukti Allah Ta'ala redha dan suka kepada aku. Tak semestinya. Bukan bermakna dia berjaya dalam hidup, berjaya dalam pelajaran, berjaya dalam profession dia, berjaya dalam perniagaan, bermakna Allah Ta'ala redha. Kalau orang tu gagal dalam usaha kerja dia, bukan bermakna Allah Ta'ala tidak redha. Kena faham. Jangan pula kita menaruh sangkaan buruk kepada Allah. Kenapa aku dah banyak kali cuba berniaga tapi tak berjaya? Mungkin Allah Ta'ala apa-apa. Kita taruh sangkaan buruk, tak boleh. Kegagalan bukan bermakna Allah Ta'ala tidak redha. Kalau kita berjaya bukan bermakna Allah Ta'ala sudah redha. Likaila ta'saw ala ma fatakum. Itu dalam ayat 22 surah Al-Hadid. Tadi ayat tadi dah dibaca tapi terlupa nak habiskan ayat itu. Supaya kamu tidak merasa kecewa terhadap apa-apa yang lenyap daripada kamu. Wala tafrahu bima atakum, dan tidaklah kamu rasa gembira dengan rezeki yang diberikan. Sebab rezeki yang kita dapat tu sudah tertulis di sisi Allah akan sampai rezeki itu. Maka janganlah kita terlalu happy sangat. Kalau kita diuji, tiba-tiba harta kita hilang, kita ditipu sebagainya, janganlah kita terlalu bersedih kerana ia berlaku dengan takdir Allah. Jadi terimalah ia dengan hati yang lapang dan bacalah kalimah al-istirja'u inna
lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang Allah Ta'ala kata, alladzina idza asabatuhum musibah. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, lalu dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepatutnya kalimah ni ya, kalau seseorang tu kematian ahli keluarga itulah yang kena sebut inna lillah. Kita hak dengar berita tu sebenarnya tak wajib pun sebut inna lillah. Kita hanya mendoakan kebaikan, keampunan dan juga rahmat dan memberikan ucapan takziah kepada ahli keluarga tu dengan kata semoga Allah Ta'ala tambahkan pahala untuk kamu, semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kamu. Itu baru takziah. Ini masalah kita, orang kita dia tidak faham takziah. Kata, saya dengar berita ada bapa datuk kamu meninggal, saya ucapkan takziah. Bukan begitu. Bukan saya ucapkan takziah. Saya doakan semoga anda keluarga diberi kekuatan, diberi pahala untuk sabar dengan ujian ini. Itu kalimah-kalimah nasihat motivasi ni yang dikatakan takziah. Bukannya kita sebut saya ucapkan salam takziah. Bukan begitu. Itu kita hanya bagi bekas saja, tak bagi isi lagi. Tapi yang pentingnya orang yang ditimpa musibah, orang yang ditimpa musibah tu sendiri, kematian ahli keluarga, sakit, apa dia lagi, apa-apa sahajalah. Maka dia perlu mengingatkan diri dia dengan katanya inna lillah. Kita semua ni adalah kepunyaan Allah dan kita semua akan kembali kepadanya. Wallahu alam, cukuplah untuk perbincangan kita hari ini ayat 10 dan ayat 11 dari surah At-Taghabun tentang apa tadi, besarnya kesan buruk kekufuran dan pendustaan sebagaimana yang berlaku pada orang-orang kafir, dan juga tentang soal keimanan kepada qada dan qadar, khususnya tentang musibah yang baik yang buruk yang menimpa kita. Ada soalan? Assalamualaikum. Ya, salam. Ustaz, tadi Ustaz ada sebutkan bahawa kita tak boleh nak nisbahkan keburukan tu kepada Allah. Jadi apa yang dimaksudkan dalam doa yang kita baca dalam doa kunut tu, waqini bi rahmatika syarra ma qadait? Harap Ustaz dapat bagi penjelasan. Terima kasih. Nah, itu secara umum. Waqini syarra ma qadait. Peliharalah aku daripada keburukan yang telah engkau takdirkan. Itu nisbah kepada kita, kita melihat ianya syarrun, buruk. Maka kita minta supaya Allah Ta'ala pelihara ia supaya tidak menimpa kita. Tetapi nisbah kepada Allah, apa yang kita lihat syarrun, di sisi Allah semuanya baik. Jadi perbezaan syarrun itu sebagai syarrun atau syarrun itu sebagai khairun, ia adalah bersifat nisbah. Nisbah di sisi Allah, ia semuanya adalah baik. Sebagaimana dalam doa iftitah Nabi itu, wal khairu kulluhu fi yadaika, tetapi wasyarru laisa ilaika, yang buruk, yang jahat, yang tidak baik itu tiadalah kepadamu. Cuma bila disebut takdir itu nisbah pada pandangan kita. Kita melihat sebagai buruk, maka kita minta Allah Ta'ala menjauhkan kita daripadanya. Tapi kalaulah ditakdirkan berlaku juga, maka kita kena terima dengan redha. Walaupun kita betullah kita dah minta dalam doa kita, waqini syarra ma qadaita, pelihara aku daripada keburukan yang engkau telah tentukan. Iaitu dilihat dari sudut pandangan kita ianya buruk, tetapi nisbah di sisi Allah semuanya adalah baik. Itu perbezaan yang disebut sebagai nisbi, baik buruk secara nisbi. Baik, ada soalan bertulis. Saya nak baca soalan bertulis dulu. Semua yang berlaku ke atas individu kita semua adalah tidak berlaku secara kebetulan. Bahkan ianya telah ditakdirkan oleh Allah. Okay? Bagaimana adanya seseorang itu ditipu, dizalimi, dianiaya oleh seseorang seperti ditipu oleh skamer. Ya, kita mengatakan secara umumnya dia termasuk dalam takdir juga. Takdir Allah Ta'ala itu boleh diubah. Ya? Sebab kita tak tahu asal takdir kita itu macam mana. Ia mungkin termasuk dalam takdir. Ianya boleh diubah melalui doa kita. Jika Allah Ta'ala kena, macam doa tadi, doa dalam kunut tadi. Kita tak suka kita ditipu, kita menganggap ianya sebagai syarrun, jahat. Kita dizalimi, kita pun tak suka sebab ianya buruk bagi kita. Ataupun kita dianiaya oleh seseorang, pun difitnah, ditohmah, di apa dia lagi. Sebagainya, kita tak suka hak tu. Nisbah kepada kita, ianya adalah takdir yang buruk. Tetapi di sisi Allah Ta'ala, mungkin ada kebaikan. Yang kita boleh bersangka baik dengan Allah, kebaikannya adalah
perkara tadi menjadi sebab kepada dosa kita dihapuskan. Ataupun kita diberi pahala. Kita melihat dalam kehidupan Nabi-Nabi dan Rasul, mereka diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang berat. Ramai Nabi-Nabi dari kalangan Bani Israel yang telah mati dibunuh. Termasuk Nabi Zakaria mati dibunuh. Nabi Yahya anaknya mati dibunuh. Kita kata mati dibunuh ni baik ke buruk? Pandang-pandang kita mestilah perkara yang tidak baik. Tetapi di sisi Allah Ta'ala itu baik. Sahabat Nabi Uthman bin Affan mati dibunuh oleh golongan pemberontak. Pemberontak masuk ke rumah dia dan dia dibunuh dengan pedang. Tak tahulah cara bunuh macam mana, ditikam ke dipancung, tapi dibunuh ketika dia sedang membaca Al-Quran. Sahabat Nabi Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu mati ditikam ketika menjadi imam salat subuh. Itu berlaku pada sahabat Nabi. Jadi kita mengatakan adakah perkara itu buruk? Nisbah pada kita kata buruk lah. Sebab mati dibunuh. Kasihan Umar. Jadi imam salat subuh tiba-tiba datang seorang majusi tikam dia. Beberapa hari lepas tu, 2 hari 3 hari lepas tu barulah dia meninggal dunia. Betapa seksa dia menahan sakit kerana ditikam. Maka kita kata di sisi kita tidak baiklah. Tapi bagi Allah Ta'ala itu baik. Dan Allah Ta'ala mentakdirkan syahidnya Umar dan Uthman dengan cara sebegitu. Bukan syahid di medan peperangan, tapi syahid dengan cara sebegitu. Itu untuk soalan tadi. Jadi kalau kita ditipu, dizalimi, maka kita kena reda, kena sabar. Dan ujian ni tidak terlepas. Hatta kita lihat dalam kisah, itu pun saya terlupa dalam surah Al-Munafikun, kita dah janji nak sebut kisah hadisul ifki itu terlupa. Sebab banyak sangat benda yang kita nak bincang ke dalam ayat tu. Tentang peristiwa fitnah yang berlaku kepada isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin kita kata ini sesuatu yang tidak baik pada rumah tangga Nabi. Tetapi itu takdir yang Allah Ta'ala tentukan. Akhirnya turunlah ayat yang membersihkan Aisyah daripada tuduhan jahat orang-orang munafik. Sedih Aisyah kerana diuji sebegitu. Kemudian di akhir zaman sahabat ketika berlaku konfrontasi antara puak yang menyokong Ali dengan puak yang menyokong apa satu lagi? Yang menyokong Muawiyah. Itu berlaku dalam apa yang disebut peperangan Jamal. Ibnu Abbas dah pesan kepada Aisyah. Masa tu Aisyah duduk di Mekah. Dia kata, wahai Ummul Mukminin, kamu tak payah terlibatlah apa-apa yang berlaku itu. Akhirnya Aisyah pergi juga. Dia kata, aku nak mendamaikan mereka tu. Puak yang menyokong Ali dan satu puak yang berpihak kepada Muawiyah. Akhirnya ditakdirkan pihak pemberontak ambil kesempatan berlakunya peperangan tanpa disengajakan pada waktu malam. Sebenarnya tak besar pun peperangan tu, tapi fakta-fakta sejarah yang diriwayatkan oleh perawi-perawi Syiah telah membesar-besarkan dalam benda yang, dalam gambaran yang sangat buruk. Ahli sejarah menyebut Aisyah radhiyallahu anha menangis sedih kerana keterlibatan dia dalam peperangan Jamal, sehingga dia basah kain tudungnya, menangis sungguh-sungguh. Itu adalah takdir daripada Allah yang berlaku dalam kehidupan dia. Sedangkan dia adalah isteri Nabi, tiba-tiba dia terlibat dalam peperangan yang berlaku sesama para sahabat. Seringkali kita dengar aturan Allah yang terbaik. Itu macam tadilah, betul. Aturan Allah itu yang terbaik. Sebab Allah Ta'ala yang lebih tahu apa yang baik untuk kita walaupun kita merasakan tidak baik. Kita ambil contohlah. Biasanya ahli-ahli motivasi ni banyak bercakap. Dia kata kalau kita ada beberapa orang anak, adalah seorang anak kita tu lembab. Dalam pelajaran dia tidak maju prestasi, mengaji pun kurang pandai. Kita kata kenapalah awak seorang ni tak pandai seperti yang lain-lain, adik-beradik yang lain. Tapi mungkin di sisi Allah Ta'ala ada kebaikan. Mungkin anak-anak kita yang pandai tadi satu masa bila dah bekerja mereka tinggal jauh, duduk jauh, bekerja di bandar-bandar besar. Tapi anak kita yang kurang pandai dalam pelajaran inilah yang tinggal di kampung, bekerja kampung, yang jaga kita di hari tua kita. Itu aturan Allah, itu yang terbaik. Kita tak tahu masa depan kita. Sebab tu, apabila kita memilih sesuatu, kita disunatkan buat solat istikharah. Solat istikharah ni adalah solat sunat, minta petunjuk daripada Allah, supaya apa-apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk masa depan kita adalah baik. Di sisi Allah Ta'ala baik, di sisi kita pun baik. Jadi kita disunatkan buat solat istikharah. Sebagaimana kata sahabat Nabi Jabir bin Abdullah, Nabi SAW yu'allimuna al-istikharata fil umur kulliha.
Nabi ajar kepada kita supaya buat istikharah dalam kebanyakan urusan hidup kita sebagaimana dia mengajar kepada kita lafaz tasyahud yang kita baca dalam solat. Lafaz doa ketika ditimpa sesuatu yang tidak sesuai qaddarallahu wa ma syaa fa'ala, ya. Dalam bentuk qaddarallah, qadarullah. Tu kena rujuk balik dalam matan tu. Setakat yang hamba ingat qaddarallah, qadarullah. Ataupun nanti rujuk balik dalam hadis Sahih Muslim tu sama ada dalam bentuk fi'il madhi atau dalam bentuk isim masdar. Baik. Saya nak tanya satu soalan. Rasa marah pada seseorang yang melakukan sesuatu yang buruk pada kita, adakah berdosa? Kalau jawapannya berdosa, kenapa? Secara fitrahnya rasa marah itu adalah naluri manusia. Bila seseorang tu buat sesuatu yang buruk, kita difitnah, kita ditipu, kita disakiti, memang kita marah. Tetapi kemarahan itu perlu dikawal. Fahamnya? Kena kawal. Jangan sampai kepada peringkat kita memberontak, ya Allah, kenapa engkau mentakdirkan berlaku sesuatu yang aku tidak suka. Memang secara fitrah kita marah. Tetapi kena kawal. Nabi SAW juga marah. Marah dengan banyak takdir yang tidak baik yang berlaku. Contoh apabila dalam peristiwa yang dipanggil Bi'ru Ma'unah, Nabi hantar 70 orang sahabat yang hafal Quran untuk mengajar agama kepada kabilah Ra'lun, Zakwan dan Usayyah. Tetapi sampai di pertengahan jalan, mereka itu dibunuh. Nabi sangat marah. Nabi sangat marah sebab mereka telah khianat. Nabi marah atas khianat mereka. Walaupun Nabi tahu ini adalah takdir daripada Allah. Maka Nabi baca doa kunut nazilah dalam solat keliling waktu solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Selama sebulan. Disebut oleh Anas bin Malik selama sebulan Nabi baca kerana terlalu marah pada puak yang khianat. Akhirnya Allah Ta'ala suruh Nabi serahkan urusan itu kepadanya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya Muhammad, bukan urusan kamu untuk menghukum mereka, untuk mengampunkan mereka, itu urusan aku, kata Allah. Maka serahkan urusan itu kepadaku, maka Nabi pun berhenti. Jadi soal marah itu adalah naluri manusia, fitrah manusia, tapi marah itu perlu dikawal. Kalau setakat marah kerana setakat itu, maka itu tidak salah. Itu fitrah. Macam kita marah kepada anak kita buat perkara yang salah, kita marah. Tapi kita marah kerana kasih sayang, untuk kita nasihati supaya dia sedar bahawa apa yang dia buat itu salah. Jadi marah kita tu kenalah bertempat. Jadi kita pergi setakat tu lah. Masa kita pun dah lebih ni dah 7.45. Macam mana dengan orang yang upload gambar-gambar arwah dalam FB kaitan dengan pasrah dan reda? Betul, memang takdir yang berlaku kita kena pasrah, kena reda. Tetapi tindakan kita upload, kita muat naik gambar-gambar orang yang dah meninggal tu sebenarnya sesuatu yang saya lihat tidak beradab. Tidak beradab, tak perlu sebenarnya. Kita nak menzahirkan kesedihan yang berterusan dengan cara kita letak gambar-gambar orang yang dah meninggal tu, itu tak sesuai sebenarnya. Sebaliknya perkara-perkara yang boleh menambahkan rasa sedih kita elakkan. Sebab tu bila berlaku kematian, kita kena kawal kesedihan kita, jangan dibiarkan berpanjangan. Kadang-kadang seseorang tu mungkin sebab ahli keluarga meninggal, pasangan dia meninggal, sampai berminggu-minggu tak keluar rumah sebab sedih. Ini salah sebenarnya. Sedih tetap sedih, tak apalah. Tapi jangan kita layan kesedihan sehingga seperti kita tak boleh terima ketentuan Allah dalam hidup kita bahawa setiap yang bernyawa akan mati. Jadi begitu juga kalau kita nak upload gambar-gambar orang dah meninggal, itu tak perlu sebenarnya. Dia boleh menambahkan lagi rasa sedih. Jadi apa-apa kesedihan kita usaha untuk kita padamkan ataupun elakkan daripada terlibat, supaya memori sedih itu tidak berulang dalam ingatan kita. Akhir-akhir ini ramai sangat di kalangan ustaz-ustaz mulakan jalan bertanya apa yang dibuat majlis fatwa, menjawabkan kepada orang ramai. Itulah masalahnya. Sepatutnya bila dah ada jawapan yang rasmi daripada pihak yang berautoriti, majlis fatwa ni pihak yang berautoriti dalam bidang agama, sebaiknya kita diam je lah. Kalau kita ada pandangan lain, sebaiknya kita diam.
Sebab majlis fatwa dia tidak keluarkan keputusan dalam sesuatu fatwa secara bersendirian. Tapi mereka ada komiti, dia ada ahli dia. Dan mereka telah berbincang dengan suara ramai untuk dibuat satu keputusan. Dan untuk mengambil pandangan daripada pelbagai sudut. Jangan kita melihat atas satu sudut. Kena melihat daripada pelbagai sudut. Soal kita tak puas hati apa tu betul lah. Ada kelemahan kekurangan itu perkara biasa lah. Sebabnya kita serah kepada pihak yang lebih berautoriti. Kalau ada pihak-pihak individu yang buat statement yang bercanggah, yang lebih berautoriti, betul lah bagi orang awam mereka akan lebih rasa keliru dan tidak ada tanggungjawab bagi orang pendakwah individu untuk keluarkan kenyataan yang lain. Sebab benda tu dah dianggap sesuatu yang kita kata kita wajib taat kepada ulil amri. Ulil amri ni bukan setakat pemerintah, umara termasuklah ulama. Ulil amri ni ada dua, sama ada al-umara wal ulama. Umara ulil amri dalam urusan dunia, ulama tu ulil amri dalam urusan agama. Jadi bila ulama telah berijtihad dan mereka telah memutuskan suatu keputusan secara kesepakatan dalam kalangan mereka, maka kita sebagai orang awam ni sebaiknya kena ikut je lah. Dan kita serahkan kepada Allah apa yang baik untuk kita, dan semoga Allah Ta'ala mentakdirkan yang baik sahaja untuk kita. Yang selebihnya kita serahkan kepadanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah khairan katsiran.